penghujung benar-benar ni pada bulan Syakban, dan esok hari insya-Allah kita akan menunaikan fardu puasa Ramadan yang insya-Allah kita harapkan menjadi pemangkin dan juga menjadi suatu asbab untuk kita lebih lagi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mencapai keredaannya nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya guna apa nama ni, nama lain tu yang dia keluar, tak keluar nama saya, nama HH. Apalah. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan tim nafsu versus tim taqwa. Yang saya akan cuba bincangkan bagaimana persiapan dan bagaimana persediaan supaya kita dapat melaksanakan ibadat ini dengan lebih baik dan lebih sempurna. Saya yakin tuan-tuan puan-puan yang ada dalam ruangan ini telah pun menjalani ibadat puasa yang terbaik yang telah dilakukan sebelum-sebelum ini. Maka di atas dasar kita saling perlu mengingati antara satu sama lain, maka saya berusahalah untuk berkongsi pada pagi ini berkaitan dengan persediaan dan juga bagaimana kita mengenali nafsu dan akhirnya kita dapat menjadikan Ramadan ini benar-benar menjadi imsak, menahan diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercakap berkaitan dengan Ramadan, yang pertamanya Ramadan ini dia adalah bulan Ramadan. Dia adalah bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Kerana bulan Ramadan bukan sekadar puasa. Puasa sebahagian dari Ramadan. Kerana banyak amalan-amalan lain yang kita telah lakukan dan akan lakukan sepanjang bulan Ramadan ini bukan sekadar puasa. Yang pertama. Yang kedua, usaha untuk menjayakan Ramadan ini bukan usaha peribadi. Dengan kata lain, bukan seorang-seorang. Kita memerlukan kepada suatu tim, suatu kumpulan berkeluarga maksud saya. Bukan kerja seorang-seorang. Mak je seorang nak jadi baik. Ayah je seorang dia tarawih, dia tadarus Quran. Mak je yang rajin baca, ayahnya tak baca. Tak, dia bukan begitu. Ataupun anak je yang rajin, ayah tak pergi. Mak je yang tadarus, ayah tak ada. Ini kita cuba membawa atas nama tim, atas nama kumpulan supaya kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang bertakwa. Bukan kita seorang tetapi membentuk ahli keluarga, menanamkan nilai-nilai yang baik, membentuk jiwa, membentuk hati-hati yang baik dalam ahli keluarga kita supaya dapat menghayati. Bukan kita, alhamdulillah lah, mungkin tuan-tuan dah follow Spark kan, kuliah online dan begitulah. Mungkin kita dah okey, mungkin lah. Harap-harapkan begitulah kan, lebih baik daripada saya. Tapi juga mungkin keluarga kita, anak-anak kita kan, cucu kan, bagaimana? Ini yang kita cuba kongsikan pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni specialnya dia merupakan satu ibadat yang kita tak buat.
Apa maksud tak buat? Kalau orang tanya, cuba kau buat puasa, nak buat macam mana? Dia bukan jenis amalan yang kena buat. Dia amalan yang kena tahan. Puasa amalan yang kena tahan, bukan amalan yang kena buat. Kena tahan macam mana Ustaz? Kalau kita semayang, kita kena bangun, kita kena ambil semayang, kita kena berdiri, kita kena rokok, sujud, kena perform. Kena buat action. Tapi kalau puasa, kita tak perlu buat apa-apa, melainkan hanyalah niat dan tahan semua anggota-anggota kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi ini lain puasa ni dengan ibadat-ibadat yang lain. Puasa kena tahan. Dia tak kena buat. Kerana falsafah daripada tahan ini, tujuan daripada tahan ini supaya kita dapat tahan keinginan, dapat tahan hawa nafsu, dapat tahan syahwat daripada buat perkara-perkara yang halal, bukan yang haram. Makan bukan haram. Kita apa lagi? Dia bukan haram. Tetapi Allah Ta'ala latih kita tahan daripada benda yang halal supaya akhirnya menjauhi benda yang haram. Benda yang haram ni tak payah bulan puasa. Minum arak tak nanti bulan puasa. Berjudi tak nanti bulan puasa. Tapi bulan puasa makan benda yang halal ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan tahan kita tahan diri daripada benda yang halal supaya kita dapat membentuk diri, membentuk jiwa, bentuk hawa nafsu kita supaya jadi baik. Inilah hikmahnya daripada puasa. Sebab itu kalau orang tanya puasa, ibadat apa puasa ni? Kena buat apa? Dia tak kena buat apa-apa. Daripada tempoh terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, itu tempoh yang kita kena tahan. Sebab tahan ini suatu benda yang besar, sebab kita akan berlawan dengan keinginan, lawan dengan nafsu. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut nafsu, saya sebutkan tadi nafsu sentiasa muda. Nafsu sentiasa muda. Orangnya mungkin tua. Nafsu, apa maksud sentiasa muda? Maksudnya keinginan-keinginan kita ini dia akan bertambah, dia tak padam. Mungkin disesuaikanlah dengan usia muda lainlah, kan? Usia tua mungkin lain, kan? Tapi kehendaknya sama je, kan? Makan, kita pun makan, teringin nak makan macam-macam. Cumanya kadang-kadang tak boleh sebab gout, sebab kencing manis, sebab darah tinggi. Tapi keinginan makan kita sama dengan umur kita, keinginan kita. Kan? Kemudian nak berjalan, nak dipuji, kan? Nak dihargai, itu keinginan yang ada pada manusia. Hampir semua manusia keinginan itulah yang diinginkan. Adalah orang yang tak suka makan, mungkinlah, tapi secara umumnya begitu. Oleh kerana itu kita perlu mengawal keinginan-keinginan ini. Kenapa perlu kawal Ustaz? Kita ambil contohlah pekerja. Pekerja. Dia perlu kawal keinginan dia supaya dia follow dia punya peraturan pekerjaan di tempat kerja dia. Mana boleh dia pergi ikut suka, balik ikut suka, makan ikut suka, mana boleh. Kan? Buat ikut suka, mana boleh. Tempat kerja ada rule tempat kerja. Kan? Di rumah ada rule di rumah. Bukan semua benda boleh kita buat.
Kita ada benda kenderaan pun bukannya semua benda yang boleh kita guna sepenuhnya. Ada dia punya limitasi dia. Kan ada speed limitnya, ada lampu merahnya, ada no entry-nya, kan. Ada apa nama double line-nya, ada peraturan. Bukan semua benda boleh kita buat. Kita kena tahan keinginan kita. Orang yang berjaya menahan keinginan dan menguruskan keinginan itu dengan baik, dia akan berjaya. Orang yang berjaya menahan keinginan, menahan sebahagian daripada keinginan dan menguruskan keinginannya dengan baik, dia akan berjaya. Orang yang gagal menguruskan keinginan ini, dia makan ikut suka, dia buat ikut suka, dia jalan ikut suka, dia apa benda lah ikut suka dia, akan gagal dia. Kalau pekerja akan gagal. Kalau pelajar pun gagal. Kalau apa suami, kalau isteri, kalau anak buat ikut dan ikut suka, tak ada peraturan, ikutlah apa semua, akan gagal rumah tangga, akan gagal peranan sebagai anak, akan gagal suami, akan gagal isteri, akan gagal ketua, akan gagal pemimpin kalau ikut suka dia. Tak boleh. Tak ada semua yang boleh ikut suka. Tetapi nafsu peranan dia, dia akan um, dia akan mendorong. Ini memang peranan dia. Peranan dia mendorong. Tak salahkan dia. Peranan dia mendorong. Macam elektrik lah. Peranan dia nak bagi jadi api, nak bagi jadi ada karan. Itu peranan dia. Peranan kita lah yang kawal. Letak dia punya switch, letak dia punya bulb, letak dia punya penebat. Kan? Itu kita kawal. Itu jangan kita tak boleh marah elektrik. Itu dia punya peranan dia. Kan? Nafsu, dia ada peranan dia. Antara peran nafsu ialah dengan ada nafsu ni dia akan menggerakkan dunia. Dia akan memberikan keinginan. Bila keinginan, dia akan menjadikan kehidupan. Apa masuk kehidupan? Kan? Akhirnya yang menyebabkan orang kahwin sebab teringin lelaki dan perempuan. Yang menyebabkan dia apa nama ni nak cari hidup, nak cari pendapatan, rumah yang lebih selesa, hidup yang lebih selesa. Dia kena kerja keras lebih sikit, dia kena buat itu, kena buat ini, dia mungkin part time, no time, apa semua. Supaya dia yang membentuk. Dia nak yang paling hebat, yang paling panjang, yang paling tinggi, yang paling yang paling besar, yang paling hebat, apa semualah. Semua itu di apa nama ni, dibantu ataupun diinginkan oleh nafsu manusia, syahwat manusia, tambah pula tukang karut. Siapa tukang karut? Syaitan. Syaitan tukang karut. Kan? Dia tukang karut. Bukan karut, karut. Tukang karut. Tukang karut ni dia yang ganggu, dia kacau, dia bagi idea-idea yang tak apa-apa, dia berangka, fikir macam-macam, kan? Dia tukang karut pula. Akhirnya terbentuklah manusia. Jadilah kita ni kehidupan. Tapi bukan semua keinginan tu perlu diikuti dan inilah peranan agama. Inilah datanglah peranan agama. Agama yang membentuk perjalanan hidup manusia. Hidup manusia dibentuk oleh nafsu ni dan kitalah yang membentuk nafsu itu supaya menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kan. Itu dia punya konsep bagaimana peranan puasa yang membentuk hati dan membentuk jiwa manusia. Jadi sebab itu dalam kita berpuasa ini, kan, kita akan bila kita berada pada bulan Ramadan, ataupun bulan puasa, bulan Ramadan lah, kita bulan Ramadan. Di peringkat awal, kita mungkin bercampur baur dengan semangat, kan? Dengan semangat, kita orang nak, bulan puasa ni, semangatlah. Ya. So, bila hari pertama kita kuat, hari kedua kita cuba nak melemahkan dia, menewaskan dia. Cara menewaskan ni, Allah Ta'ala bagi kita yang pertama dihilangkan, ditangkap tukang karut ni. Iblis semua ditangkap lah, dia kata. Kan?
Rasul sedati syayatin, iblis semua ditangkap. Tinggal lagi nafsu saja tukang kanting. Dulu ada tukang karut, bagi kuat, bagi ada. Sekarang ni iblis kena tahan, syaitan kena tahan. Tinggal lagi kita nafsu manusia. Nafsu manusia ni, dia sifat dia, kalau kita kuat, dia lemah. Kalau kita lemah, dia kuat. Nafsu ni, kalau kita kuat, semangat kuat, dia lemah. Kalau kita lemah, dia akan kuat. Dia menguasai kita. Jadi, bila bulan puasa, bila bulan Ramadan, kita tak makan. Bila tak makan, salah satu yang mendorong kepada kekuatan nafsu ialah makan. Bila makan, dia jadi kuat. Jadi, bila kita tak makan, dia lemah. Dia lemah. Bila dia lemah, semangat kita kuat. Jadi, bulan-bulan Ramadan, manusia rajin buat baik. Sebab dia boleh lebih sikit mengawal keinginan ni tadi. Tukang karut dah tak ada. Syaitan dah tak ada, dah kena tangkap. Tinggallah nafsu manusia. Kan? Jadi, manusia ada kekuatan. Bila ada kekuatan, dia boleh untuk mengawal nafsunya, mengawal keinginannya. Kan? Akhirnya nafsu ni jadi lemah. Letih, penat. Kan? Dia tak cukup rehat. Payahlah, dia kata. Kan? Hari masuk hari yang ketiga, yang keempat, dah ada orang yang hari ketiga dah lebur dah. Kan? Hari ketiga dah lebur. Kan? Orang Perak kata dah tumpah. Apa hal? Kan? Hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh dah tumpah dah. Kalau orang perempuan pula, kan? Waktu datang bulannya, kan? Seminggu dia tak pergi masjid. Kan? 3 hari, 4 hari, kemudian datang bulan. Kemudian lepas daripada itu, malas lah dah, dia kata. Dan malas lah dah. Hari yang ke 10, 11 ni, dia pun langsung lebuk, tak pergi masjid, tak pergi surau, baca Quran entah ke mana. Sebab dia ikut tadilah, ikut nafsu. Bila dia lemah, sudah lemah, dia letih. Kan? Orang yang mempunyai kekuatan iman, yang iman itulah yang mengawal dirinya. Iman itulah yang mengawal diri dia jadi baik dan apa, iman lah. Kan? Sebab nafsu dah lemah, kan? Maka imanlah yang mengawal. Tapi kalau iman pun dah tak ada, takwa ni pun dah lemah, kan? Lalu bila nafsu dah lemah, malah lah, payahlah, kan? Teman dah tumpuk, kan? Saya ni dah tak cukup kuat, badan dah tak larat, tak payahlah pergi, imam pun baca panjang sangat pula, kan jalan pun jam, kan? Dia tak tahu jalan jam ni 3 hari pertama je nak pergi main tarawih, kan? Lepas tu dah tak ada lah, jalan dah okey dah, kan? Seminggu je lah kot, kan? Lepas tu jalan pun dah okey, orang pun dah behave, dah tahu dah dia punya. Hari pertama, kedua, ketiga tu baru nak cari rentak kat mana nak parking apa semua. Mungkin setengah-setengah tempat sesak lah, setengah-setengah tempat okey je. Kan? Cuma nak tinggal lagi rajin tak rajin. Dan kalau dibentuk hati jadi baik, takwanya jadi meningkat, dan itulah yang menyebabkan seseorang itu boleh berada sehinggalah di istiqamah sehingga ke penghujung bulan Ramadan. Kalau tak, lebuhlah. Kalau tak, awal-awal lagi dah cabut, kan? Jadi inilah yang perlu dibajai, yang perlu dibentuk. Mana-mana orang yang bertakwa, tuan-tuan. Orang yang berjaya mengawal dirinya, berdisiplin, mengawal keinginannya, akan berjaya. Percayalah. Tak payah ke akhirat, kat dunia ni pun sama. Pekerja yang berdisiplin, berjayalah dia. Datangnya, pekerjaannya, disiplin kerjanya, berjayalah dia. Kalau orang kampung sekalipun, orang yang pergi menoreh, yang pergi menebah, yang pergi ke yang pergi ke laut, kan? Dia semua ada disiplinnya, bukan main ikut dan je. Pergi ke laut, bukan ikut dan ke laut, pergi tebor je jala, pergi hantar je pukat, pergi kain, bukan. Ada dia punya kaedahnya, umpannya apa, tengok cuaca, tengok hari, tengok laut bergelora ke tak, tengok keadaan dia, baca semua. Kalau tak bijak, kan, pergi saja lah, tak dapat apa. Sama juga di mana-mana tempat kerja,
kan? Sama ada kerja sendiri, sama ada kerja swasta, sama ada kerja kampung, sama ada kerja kola biru ke kola hitam ke kola putih ke apa semua ni, semua nak cerita mesti ada disiplin. Orang yang berdisiplin akan berjaya. Kalau itu rule kat dunia ini akan berjaya. Apatah lagi kalau di akhirat. Kan? Di akhirat pun sama juga. Kalau kat dunia ni kita memerlukan kepada disiplin-disiplin untuk berjaya. Ke akhirat apatah lagi, pun sama juga. Kan? Bila Tuhan tetapkan kepada kita agama yang bertujuan untuk mengatur hidup manusia ini, maka perlulah kepada suatu kita mengikut peraturan. Kalau kita tak ikut peraturan, lebuhlah. Kan? Dan inilah yang cuba untuk dibentuk dalam Ramadan, dalam puasa. Bagaimana interaksi kita dengan keinginan nafsu dan nafsu lemah, kan? Sebab kita dah tak makan. Masalahnya pula mungkin kita pula ni dah kita pula melayan keinginan makan, melayan berbuka puasa, kan? Itu dan ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu salah satu daripada kaedah yang terbaik ialah kita buka puasa kat masjid, buka kat surau, nanti kita ceritakan kemudian nanti. Ya. Tentang apa yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap sikit tentang apa nama ni? Tentang takwa ni kan. Tentang takwa. Takwa ni kan, apa yang difahami, takwa ni maksudnya berjaga-jaga, berhati-hati ni takwa. Berjaga-jaga dan berhati-hati. Maksudnya macam orang berjalan atas ni lah. Kan? Ni dah takwa. Takwa ni dia selalu disebut takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Memanglah takut. Tetapi kita takut kepada Allah tak sama dengan takut kepada hantu. Tak sama takut kita dengan harimau. Tak sama takut kita dengan buaya. Kan? Sebab takut dengan Allah Ta'ala, kita dekatkan diri kepadanya. Takut kepada benda yang berbahaya, kita menjauhkan diri. Kita membina benteng, kita menjauhkan diri. Ini kita takut dengan benda yang berbahaya. Takut jatuh, kan? Takut harimau, takut buaya, kan? Takut hantu misalnya. Kita menjauhkan diri. Itu takut. Takut dengan Allah Ta'ala, kita bukan jauhkan diri. Takut dengan Allah Ta'ala, kita dekatkan diri kita kepada dia. Bila kita dekatkan diri kepada dia, ini bukan takut sebagaimana yang kita fahami dalam hubungan kita dengan manusia dan dengan alam. Takut ni dengan maksud kita rapat dengan Allah, kita sayang Allah, kita membina hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Ini kita takut kepada Allah. Macam istilah orang sekarang, takut bini. Ya. Ada ke orang lelaki takut bini? Ada ke pakcik-pakcik ni takut dekat makcik-makcik? Dia takut ke apa? Kalau takut, dia bukan takut, dia sayang. Bukan takut, dia takut bini. Istilah takut bini orang jadi. Bukan takut bini, tapi sayang kepada isteri. Takut bukan makna menjauhkan diri. Takut dengan makna rapat, dengan makna lagi mesra, lagi dia ikut. Itu maknanya, itu yang dimasukkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang manusia selalu terjemahkan dengan takut. Kemudian dalam erti takwa ni, takut ini ialah dia sebenarnya berhati-hati, berjaga-jaga. Daripada perkataan takwa ni, daripada waqa. Dia berjaga-jagalah. Itu maksudnya. Ringkas faham dia berjaga-jaga. Dengan kata lain, kalau kita dengan pasangan kita, dengan pakcik ke dengan makcik kan, kita orang istilahnya takut bini, bukan takut, kita sayang. Bila kita sayang, kita jaga perasaan dia, kita bawa makan yang dia suka, kita buat benda-benda yang menggembirakan dia, kan? Kita tak buat benda-benda yang dia tak gemar, walaupun benda yang dia tak gemar tu bukan benda haram. Contohnya dia tak suka makan tempoyak misalnya. Dia ni lelaki, perempuan ni suka makan tempoyak. Kan?
Lelaki ni pula, dia tak suka makan durian, makan tempoyak. Haram ke tempoyak? Tak haram. Tapi oleh kerana suami dia tak suka makan tempoyak, maka dia tak payahlah buat sambal tempoyak. Kan? Dia dah sampai tempoyak. Lelaki dia tak suka, janganlah buat. Janganlah bawa benda yang suami tak suka. Walaupun benda tu tak haram. Kan? Tak ada masalah. Tapi dia tak suka, dia jaga perasaan suami, jaga minat kesukaan suami ni supaya dia tidak membuat sesuatu benda yang tidak digemari. Ini yang perlu dijaga, kan. Itu perkara yang halal. Apatah lagi buat perkara yang haram lagi lah, kan. Kita dengan Allah Ta'ala, kita menjaga hubungan ni yang disebutkan gambar ni, menjaga gerak-geri, jaga tingkah laku daripada buat perkara-perkara yang haram. Inilah tujuan daripada puasa, supaya melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, kan, apa lagi? Dalam takwa ini, ialah laisa taqwa fi siyamin nahar. Dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, dia kata takwa ni bukan sekadar puasa di siang hari, qiyamul lail ataupun menggabungkan kedua-duanya, tapi takwa ialah meninggalkan perkara yang haram dan menunaikan perkara yang difardukan. Jadi nak difahami bahawa takwa ni bukan puasa. Takwa ni bukanlah bangun malam sahaja. Bangun malam tu action dia. Tetapi apa tujuan daripada itu? Tujuan daripada puasa, daripada qiyamul lail, daripada Quran, daripada apa-apalah amal ibadat ni, itu adalah wasilah. Itu adalah wasilah untuk mencapai apa yang kita sebut, mencapai darjah ataupun mencapai tahap yang Allah Ta'ala suka. Buat apa yang Tuhan suka, tinggalkan apa yang Tuhan larang. Itu dia punya matlamat dia. Wasilah dia, kan, puasa, qiyamul lail. Sebab apa qiyamul lail? Sebab apa puasa? Puasa kita cuba tahan diri supaya kita buat apa yang Tuhan suka. Qiyamul lail, kita cuba kekang diri kita, kita cuba paksa diri kita untuk bangun, kan. Lawan keinginan tidur, lawan rasa ngantuk, kan, untuk kita buat sesuatu bagi mencapai keredaan Tuhan. Kalaulah berjaya buat perkara ini, maka diharapkan dalam kehidupan kita janganlah lagi buat perkara yang Tuhan marah. Janganlah lagi tak menutup aurat. Janganlah lagi pergi buat amalan riba. Janganlah pergi buat menzalimi orang. Janganlah pergi kepada rasuah. Janganlah pergi kepada mengumpat, mengeji. Buat perkara yang Tuhan haram. Buatlah perkara yang Tuhan suka. Kan? Apa yang Tuhan suka, banyaklah perkara yang Tuhan suka. Kan? Jadi kita buatlah, laksanakanlah agama dalam diri, dalam keluarga kita. Bukan kita seorang je dah masuk syurga. Kan? Dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Kita dah ada pegang kuasa sikit, kita ada pegang jadi ketua kampung ke, kan, ada pegang jabatan sikit ke, posisi ke. Di pejabat pun sama juga, kita berada di posisi di pejabat, kan. Macam-macam lah, bukan sekadar kita individu, tetapi kita ni tuan-tuan, kita juga menjadi individu. Saya sebagai anak, saya sebagai suami, saya sebagai pekerja, saya sebagai anggota masyarakat, saya sebagai ahli surau, saya sebagai ini, saya sebagai rakyat. Mesti sama, saya juga menjadi pensyarah, saya juga gitu, saya juga begini, pegang tu, pegang ini. Maka masing-masing kita berusaha untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam
diri dalam kehidupan, dan inilah tujuan daripada puasa. Kalau puasa je puasa kan, kemudian apa nama ni, aurat dia tak jaga, puasa kan. Anak dia buat perkara yang tak baik, dia tak tegur. Menantu dia buat, dia tak cakap apa kan. Kemudian bab riba dia belasah semacam je kan. Kemudian dia punya penampilan, dia punya apa, ini apa ni kan. Itu bukanlah takwa. Itu wasilah tak tercapai. Wasilah tak tujuan tak tercapai. Wasilah dia buat tapi tak tercapai. Macam belajar lah kan. Dia belajar. Tapi kan periksa dapat E. Oh, belajar kemain, baca buku. Dia punya study group lah, apa macam-macam dia buat. Periksa dapat E. Benda. Jadi kalau periksa, kita nak hasil ni baik. Kan? Hasilnya memuaskan lah. Kalau tak memuaskan, baiklah. Kan? Dapat A. Kan? Kalau ada 10 tu, dapatlah 10 A. Kalau tak dapat 10, dapatlah 5 A. Dapat 5 A, dapatlah 3 A. Kan? Ada B, ada C, okey lah. Yang ini, kan? Matlamat tak tercapai. Dengan tuition, dengan baca buku macam-macam lah dia buat. Bagus dia buat. Tapi tujuan daripada baca buku tu nak diterjemahkan dalam kejayaan dalam peperiksaan, maka gagal. Itulah umpamanya. Kan? Maksud takwa dalam berpuasa ni ialah untuk meninggalkan perkara yang Tuhan marah dan menaikkan perkara yang Tuhan telah fardukan, wajibkan kepada kita. Namun buat perkara ini dia akan berlawanlah dengan nafsu keinginan. Dia ada nafsu kan, dia ada syahwat, keinginan kepada makan, keinginan kepada seksual kan, kita perlu kepada rumah, ni syahwat kita lah kan. Kemudian kita ada yang melawan kita ni, syaitan, tukang karut tadi. Yang keempat ada lagi satu lagi ni, saya lupa sebut. Ni tarikan dunia. Tarikan ni kepada, tadi ni luaran ni, dunia ni. Tukang karut ni di dalam kita juga kan. Dia syaitan bagi idea macam ni syaitan. Yang dunia ni kan, tengok apa rumah orang, oh cantik lah. Tengok bini orang pun cantik, tengok laki orang pun cantik, tengok bini sendiri tak cantik, tengok suami sendiri gemuk, dah lah gemuk, buncit pula dia kata dah. Dah buncit hitam pula, aduh semua ada. Dah. Semua tak cantik belaka. Tengok orang semua cantik. Tengok ni tarikan dunia. Tengok duit, tengok berjalan, dia tengok dunia. Salah, bukan salah dunia. Cuma inilah yang perlu kepada kawalan keinginan. Kadang bukan benda haram pun. Tak haram. Kita makan, tak haram. Tetapi apa yang dimakan, kuantiti yang dimakan, bila waktu dimakan, itu yang menyebabkan perlu kepada kawalan. Pakaian pun sama, duit pun sama, rumah pun sama, kenderaan, semua benda ni kan sebahagiannya bukan haram. Yang haram tu of course lah. Pergi minum arak, memanglah haram. Judi memanglah haram. Kau pergi berzina memanglah haram. Ni benda yang halal. Benda yang halal pun perlu dikawal. Supaya bila kita kawal, kita akan dapat mencapai maksud daripada takwa. Sikit lagi tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bawa pada kali ini ialah ada beberapa tips bulan Ramadan untuk kita capai, khususnya yang berkaitan dengan ibadah bersama keluarga. Saya akan fokus tentang ibadah bersama keluarga. Dalam ibadah bersama keluarga ni, yang pertama ada 5 perkara lah dalam ibadah bersama keluarga yang mungkin saya nak popularkan ataupun saya nak ketengahkan konsep ibadah bersama keluarga ni. Yang pertama, mewujudkan mihrab Ramadan. Mihrab Ramadan. Mihrab Ramadan ni satu saya istilahkanlah kan, untuk kita buat di kawasan rumah kita, dalam rumah kita satu sudut ibadat. Satu sudut ibadat. Supaya ada suasana. Supaya ada sedikit suasana. Adalah sejadahnya kan, adalah rehalnya, adalah dia punya apa nama ni,
Qurannya kat situ. Kan? Bila masanya Ustaz? Kan? Tarawih dah kat masjid. Tadarus dah kat masjid. Bila masanya? Contohnya, balik daripada sembahyang subuh. Ni kalau bagi yang tak bekerja lah kan. Bagi yang bekerja tu, dah cerita. Dah. Balik sembahyang subuh, terlepaklah dekat tempat mihrab Ramadan kita tu. Mihrab Ramadan, lepaklah kat situ. Duduk kat situ. Baca Quran kat situ. Sembahyang duha kat situ. Kita sembahyang tahajud kat situ. Kan? Buat kat situ. Wujudkan satu tempat. Janganlah depan TV. Mihrab Ramadan depan TV. Tapi ialah kalau ruang rumah kecil kan, tak semua orang rumah besar kan, rumah kecil, tak kisahlah. Tapi yang penting ada satu sudut yang kita selesa beribadat kat situ. Tak semestinya satu bilik, satu sudut rumah kita letakkan kat situ kan, supaya menjadi ada ruang yang kita beribadat bersama keluarga, bukan kita. Saya konsepkan Ramadan ni konsep bersama keluarga, bukan kita seorang-seorang. Yang kedua, suasana Ramadan. Kan? Ingatlah dulu tuan-tuan. Dulu-dulu, zaman dulu-dulu. Kalau dapat kad raya, sekarang dah tak ada dah kad raya kan. Dulu dapat kad raya dulu. Bila dapat kad raya, kita letak kat mana kad raya ni dulu? Siapa dapat kad raya dulu dah, zaman-zaman dulu-dulu lah kan, dapat kad raya. Kita letak kat mana kad raya? Ada orang gantung, gantung kad raya, dia gantung, dia buat apa nama ni, dia gantunglah kad raya tu. Ada orang yang letak dekat ranting, letak kat ranting kayu kan, kemudian dia bubuh benang, bergantung-gantunglah dia punya apa nama, kad raya dia tu, dia bubuh dalam pasu kan. Oh, cantik lah dah. Kenapa buat macam itu? Kenapa gantung-gantung tu? Supaya ada suasana. Nakkan suasana Ustaz, kan? Sambut raya. Dulu-dululah. Sekarang kad raya pun dah tak ada. Postman pun dah goyang kaki dah. Dulu postman kalau musim raya, ni ada kad raya je, kan? Kad raya banyak. Sekarang dah tak ada kad raya, dah tak ada. Orang semua dah ikat. Ikat. Semua dah masuk ikat dah. Semualah poster lah, bagai pun semua dah hilang lah suasana itu. So, macam mana kita mengembalikan suasana Ramadan? Ini contoh lah. Ini contoh ni di rumah saya ni. Ni rumah saya ini. Ni sekarang ni. Ni sekarang ni. Kemarin. Budak-budak ni buat. Printkan atas kertas warna. Ramadan Karim atas kertas warna. Kerat dua. Kemudian apa nama, buat lubang. Kemudian gantung antara sini ke sini. Buatlah balon sikit. Budak-budak lah punya kerja ni. Yang ni masa PKP dulu kan. PKP dulu. Yang lain-lain tu adalah dah tak ambil gambar ni. Dua gambar yang saya ada. Ramadan Karim. Dah maju sikit buatlah kat warna kan. Okey, nak ceritanya wujudkan satu suasana Ramadan. Dulu kan orang buat suasana raya. Betul lah, taklah salafi kan. Silakanlah raya. Orang buat lampu lit lap kan, lampu warna-warni tu raya. Tak apalah, buatlah. Tapi Ramadan apa suasana yang kita nak wujudkan suasana Ramadan? Jadi ada, kalau tempat Arab ada dia punya fanus. Fanus ni saya lupa tak sini gambar fanus. Gambar ada macam kita panjut lah, dia ada lampu dia. Lampu ni keluar pada, kalau di Mesir lah, tempat lain saya tak pasti. Dia keluar pada bulan Ramadan ni, keluarlah fanus ni, orang gantung depan rumah. Kita sesuaikanlah dengan suasana kita kan. Sesuai dengan suasana kita, suasana mereka, suasana mereka lah. Yang ketiga ialah senarai semak. Khususnya bagi mereka yang punya anak kecil-kecil, tak kecil-kecil pun, dan besar-besar pun boleh juga kita buat kan. Wujudkan senarai semak supaya kita beri rewards pada hujung bulan ni, ada reward yang kita beri supaya akhirnya dapat membentuk, dapat kita buat checklist lah bersama ahli keluarga. Kita check lah kan, ini abang dapat apa, ni apa nak dapat apa kan. Itu. Yang keempat ialah ibadah bersama keluarga. Ibadah bersama keluarga. Jadi sekali-sekala
Saya yakin ramai di kalangan kita yang buat iftar jamaah, yang buat berbuka puasa bersama ahli keluarga. Ini saya rasa ramailah orang buat bersama ahli keluarga, panggil adik-beradik datang rumah ataupun dia pergi rumah orang lain kan, untuk balik berbuka puasa sesama adik-beradik, rumah atuk ke, rumah ayah ke, rumah apa tak kisahlah. Ada dibuat. Cuma yang mungkin yang kita jarang buat ialah kan ibadah bersama keluarga kan. Kita baca apa nama ni, buat apa ni panggil sembahyang tarawih sekali kan, bersama acara bersama keluarga. Tak boleh untuk kita ketepikan acara ini kan. Kadang-kadang yang dua akan ada rakaat, 11 rakaat kan, 8 campur 3 kalau yang buat 8 lah kan. Ni dua, ni menantu, kalau ada menantu lah kan, makcik-makcik semua kan ada menantu belaka kan, ada anak belaka kan. Yang menantu ni dua rakaat ni menantu ni jadi imam. Yang ni anak, yang ni cucu, yang ni ayahnya, yang ni 3 rakaat ni kan, ini cucu yang ini, contohlah kan, supaya adalah suasana kita menyambut. Kadang bukan sekali, 2 kali kan, ikutlah maknanya ada acara itu. Dan kalau nak disusuli kan, bersyarat bersama keluarga, kita ni dah habis-habis kita esok ni nak nyambut raya macam mana ni esok, kan, buat mesyuarat bersama keluarga kan. Ada orang buat mesyuarat sesama ahli keluarga kan, dia buat, dia bincang esok kita nak raya kat mana, nak pakai apa, nak masak macam mana, apa yang perlu dibuat, apa peranan abang lu, apa yang ni, apa yang lu nak balik ke tak misalnya kan. Bukan balik saja kan, ada orang apa nak buka puasa kat kampung, dia buka puasa je kan. Itu tak adalah acara ni, dah acara-acara yang boleh difikirkan kan. Mungkin ada ustaz saya ni dah tua, ustaz tak adalah nak buat benda-benda macam ni, tak kisahlah. Tapi saya rasa idea ini, ibadah bersama keluarga ni perlu untuk kita kembangkan, perlu untuk dikembangkan. Termasuklah juga tadarus keluarga. Kalau dapat buat sangat cantik. Ada di kalangan isteri, oleh kerana dia rajin ikut sepak, dia pandai baca Quran. Suami ni pula tergagap-gagap. Kan, tergagap-gagap. Marilah ajaklah dia. Janganlah perkecilkan dia kan, ajaklah sama-sama. Mari kita tadarus kan. Kalau perlu tadarus bersama ahli keluarga kan. Kadang-kadang lelaki pandai, perempuan tak pandai kan. Perempuan tergagap-gagap, lelaki dia rajin. Kadang-kadang perempuan pandai, lelaki tak pandai. Dan kadang-kadang pula dua-dua tak pandai. Ataupun dua-dua pandai, ikutlah. Masing-masing buatlah, sistemlah sesuai bersama ahli keluarga, anak-anak, cucu. Dan yang ada, kalau ada berdua lah, kalau ada ramai, kalau tak ada tinggal berdua je ustaz, kami ni berdua je kat rumah ustaz kan. Nak buat apa, tak kisahlah kan. Dengan online dengan anak-anak juga, cucu-cucu buat tak ada online sekali-sekala kan. Ini satu suasana yang perlu ada dalam keluarga. Saya sebutkan suasana kan, kita perlu gantung, kita perlu raya Ramadan. Orang sekarang ni kan selalu sebut, apa orang selalu sebut healing. Healing, tidak healing. Apa benda lah healing ni. Orang sekarang ni sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Apa benda lah healing ni. Healing ni sebenarnya, dia adalah nak release daripada sakit. Itu sebenarnya. Kan? Cubalah cari dalam apa orang panggil, dalam kamus ataupun Google. Healing ni kalau dia sakit kan, dia buat satu treatment, dia buat satu prosedur perubatan ke apa ke kan, untuk dia nak releasekan, nak hilangkan sakit-sakit. Tu healing. Tapi orang sekarang ni semua dia healing, duduk tepi gunung healing, duduk tepi sungai healing, duduk tepi laut healing kan, duduk perangi-rangi sikit dah healing kan. Semua healing belaka, entah apa healing saya pun tak faham lah. Tapi tak kisahlah kan. Bukan perkataan itu, tetapi suasana itu yang saya nak maksudkan. Ada orang yang pergi jauh minum kopi kat Kamara Helen. Saya tunjuk gambar dia minum kopi, tengah minum kopi macam ni kat Kamara Helen. Apa dia buat kau ke sana tu? Nak minum kopi, minum teh Ustaz. Teh bo cukup sedap kan. Teh bo cukup sedap. Suasana tu, Ustaz, tak ada lah yang mengatas ni.
sejuknya kan, teh tu panas, ada pula kuih, kek sikit kan, menghijau. Oh memang healing Ustaz. Oh healing istilahnya kan. Oh healing sakit apa? Maksud dia bukanlah healing sakit, maksud dia release kono. Teh ni tuan-tuan, puan-puan, kat rumah kita pun ada. Kita buat sendiri pun boleh teh. Kan? Teh cap apa semua ada. Ahmad tea lah, apa peti lah, semua ada. Ceylon lah, kan? India ke, daripada Sabah, teh macam-macam ada teh. Tapi yang lainnya pun suasana itu. Orang duduk minum kopi tepi laut. Oh kan. Dapat pula buka puasa pula tepi laut. Oh berombak-ombak kan. Dengan sedapnya, beranginnya sedap. Kat rumah pun ada. Setakat nak makan biryani boleh beli. Tapi bukan situ maksudnya. Tapi ialah suasana itu. Suasana ini orang sanggup beli. Orang sanggup beli. Jauh ni orang pergi untuk dapatkan suasana itu. Jadi why not? Kenapa tidak suasana itu dibawa pada bulan Ramadan supaya di rumah kita ada suasana Ramadan yang kita usahakan untuk melaksanakan ibadat-ibadat ini dan dibiasakan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan bulan Ramadan. Kan? Kita biasakan, termasuklah dengan apa nama ni, ada satu lagi kat sini. Termasuklah kita berbuka puasa di masjid dan surau. Termasuklah. Memang saya pergi Ustaz. Memanglah pergi. Tapi pergi kan, anak-anak pergi ke tak? Makan sekali ke tak? Kan? Pergilah makan sekali. Acara keluarga. Kita masukkan acara keluarga. Kali makan anak-anak kan. Itu ramai-ramai. Seronok kita macam berkelah. Kan? Berkelah kat masjid. Kan? Pergi ramai-ramai. Kan? Sanggup berkelah tu jauh pergi ke Batu Ferringhi, pergi ke mana Mersing, pergi ke Terengganu, pergi ke PD, sanggup pergi jauh apa nak berkelah sama keluarga. Bulan Ramadan ni bulan berkelah. Berkelah kat masjid, ramai-ramai pergi ke masjid supaya bila berkelah itu suasana keluarga ini yang kita ingin bentuk supaya pembentukan, saya masukkan sebab tu saya sebutkan di awal tadi, ini bulan Ramadan, dia bukan bulan puasa. Kan? Kerana apa bulan Ramadan? Bukan sekadar puasa, tetapi bagaimana kita membentuk diri kita, keluarga, sama-sama. Ada orang yang nak datang masjid ni alergik. Orang perempuan datang masjid, macam baik sangat aku. Dah. Anak dara dia, anak laki dia, kan, janggal ke masjid. Bila janggal ke masjid, yang payahlah nak datang masjid. Datang surau. Kan? Musim orang sekarang ni barang-barang mahal, barang-barang apa nama ni, SST lah, 8% lah, barang dah mahal. Surau ada menyediakan makanan. Ambil lah makanan yang dekat surau. Kan? Ustaz makan tak cukup Ustaz. Tak kisahlah tak cukup. Kita buatlah sendiri. Kita sediakanlah sendiri. Kita pandailah kan. Nak hidup. Supaya kita buka puasa ni kan, dengan pemakanan yang seimbang bersama keluarga dan menjadikan Ramadan sebagai acara keluarga, bukan acara apa dia panggil, bukanlah dia sebagai untuk kita seorang sahaja. Okay. Jadi ini yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan. Dulu apa nama tadi, apa nama ni, kita nak ibadat ni seorang-seorang, tapi kita cuba nak jadikan ibadat ni keluarga, suasana kan, gantung kat ranting kayu, lampu lit lap lagi kan, mana buka lampu solar keliling taman pelita kan. Dulu panjut lah kan, panjut. Kalau tempat saya pasang panjut di Kuala Kangsar ada pertandingan panjut kan. Panjut lah, kita pulang lah kan. Tapi kita nak wujudkan suatu suasana yang baik di kawasan rumah kita kan, supaya suasana inilah, bincanglah dengan suami, bincanglah dengan isteri, bawalah bincang esok kita nak raya apa hal kan, kita nak buat apa esok kan, ini kira esok nak masak apa kan, nak beli daging kan, esok nak masak, nak nyambut puasa bunyinya.
nak menyambut puasa, kan, makan, tak apalah makan, tapi lebih penting daripada itu ialah jadikan dia ibadah keluarga, dan supaya kita dapat mencapai apa yang disebutkan tadi ialah puasa sebagai suatu tim yang kita cuba menangkan tim takwa, dapat mengalahkan tim nafsu. Tim takwa dapat menang melawan tim nafsu. Itu yang kita harapkan, dan perjuangan puasa lah perjuangan untuk memenangkan tim nafsu dan memenangkan tim takwa, mengalahkan tim nafsu. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, bolehlah. Opah nak tanya apa-apa, kawan lagi nak tanya apa-apa, nak berkongsi best practice. Siapa nak berkongsi best practice dalam sedekah? Kita belum bincang lagi dah best practice dalam sedekah. Macam mana? Best practice. Sedekah ni kita tahulah kan, semua orang bagi duit. Tapi best practice yang kreatif, yang macam mana, tu kita boleh kongsi sama-sama kan. Kalau ada siapa-siapa nak kongsi, tulis kat ruang chat macam mana dia sedekah. Ada orang yang sedekah kan, sedekah RM1 hari-hari, semua RM1 je. Hari-hari RM1 je. Dia nak sedekah banyak-banyak, tak lalu Ustaz. Dia kata nak bagi RM30 sekedebuk, saya dapat pahala sedekah hari-hari Ustaz. RM1. Dia buat macam mana? Nanti mungkin tuan-tuan boleh bincang macam mana. Dan best practice in sedekah kan. Best practice dalam menjadikan makanan. Banyak best practice yang kita boleh share sama-sama kita supaya kita dapat mengambil pengalaman daripada kawan-kawan dalam melakukan ibadat. Wallahualam. Saya kembalikan kepada pengusi sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Para hadirin, para jemaah yang Allah kasihi, sila kita sahut cabaran Ustaz untuk berkongsi pengalaman tentang best practice tadi. Cara sedekah ke, best practice wujudkan ibadah dengan keluarga ke, silakan. Ada ke yang nak kongsi? Siapa-siapa nak kongsi? Ada? Mari. Tak ada? Malu? Tak ada? Okey, atau soalan? Silakan. Kita mulakan dengan soalan pertama tentang Ramadan. Tak ada juga Ustaz. Semua diam. Janganlah tidur ke? Apa pun tak ada banyak pengalaman nak dikongsikan. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kita, sebab saya jarang lah bagi RM1 tu. Kalau bagi RM1 tu nak simpan dulu ke terus bagi? Tu saya nak tanya. Jadi ada orang dia buat tabung dekat rumah dia. Dia buat tabung kat rumah dia kan. Jadi dia bubuhlah tabung kat situ, takut kalau nak pergi masjid kan, nak bawa RM1 kan, tak jumpa pula tabung kat masjid. Dia buatlah tabung apa kan, tabung bubur, buatlah tabung sikit kan, hari masuk kat situ, so anak-anak dia masuk, korang masuk sehari RM1 kan, boleh masuk kat situ. Itu contohlah. Ataupun kalau orang yang pandai sikit, dia buat QR code, dia buat dia pergi masjid, QR code kat masjid, tiap kali pergi masjid dia bawa RM1 kan, itu pun boleh juga. Ataupun dia buat transfer hari-hari, dia schedulekan transfer pun boleh juga. Dia macam-macam cara lah kan, yang bagi RM1 sehari. Dia nak bagi banyak tak ada, dia kata. Gitu pun boleh. Gitu pun boleh. Okey, ada lagi? Silakan. Silakan. Perempuan. Assalamualaikum tanya, Ustaz. jangan tak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, di bulan Ramadan ni selalu kita nak hidupkan malam dengan baca Quran dan ibadat lain kan. So, bila next day siang tu kita akan lepas duha tu dia mesti mengantuk dan selalunya terlajaklah tidur lama sikit kan. Apa hukum kalau kita tidur lama tu siang hari? Hukumnya tidur ni kan, siang hari tidurnya hukumnya harus.
Maknanya tak adalah membatalkan puasa kan. Dah malam kita ni berjaga siang tu letih lah kan. Letih lah. Tapi kita tidur siang janganlah sampai berjam-jam kan. Katakan pukul 8, pukul 9 tu dah lelap, orang kata dah lelap, bukan tidur Ustaz, barin kan. Maknanya dia tak adalah tidur beria lah. Dia barin. Istilah orang Melayu, barin ni tidur sekejap. Tidur kan. Mungkin dalam 2 jam tidur, sejam, okey lah kan. Ataupun lebih baik lagi kalau dapat tidur tu pukul sebelum Zuhur kan. Dah pukul 11.30 kan. Dia pun duduk dekat sofa ke, duduk kat ada bantai sikit ke, dia baring sampai kat pukul 12.30 kan, pukul 1, kemudian dibangun sebab kita dah sedar, tu lebih baik kan. Tu terpulanglah, maknanya tak adalah halangan untuk tidur pada siang hari sebab malam tadi kita dah menjaga, maklumlah kita pun tak berapa kuat sangat pun nak jaga malam-malam dan siang tu bukan tak kuat, mana siang tu kita kena rehat, tak kok malam jaga, siang pun jaga kan. Sehari okey, bila dah masuk 3-4 hari takut jadi pening, darah jadi tinggi. Takut tu juga, siang tu kena rehat bagi cukup sikit. Gitu. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, saya ada buatlah tabungan untuk selepas subuh tu. Jadi andai kata kadang-kadang kita keluar, bila keluar kita tak bawa duit yang dalam tabung tu. Jadi kalau kita niat kita nak sedekah duit tabung, tapi duit tabung kita tak bawa, kita dahulukan dengan duit yang ada dalam dompet kita dengan niat kita katakan saya panjangkan duit yang sedekah, tapi dah tertinggal ada rumah kan, jadi boleh macam tu? Boleh kan? Boleh, Ya. Sebab kita tak bawa duit dalam tabung tu, maknanya duit tabung tu kita tahu tak berapa. Maknanya duit dalam tabung tu adalah sejumlah, tapi kita niat kita nak keluar tu, kita nak bagi katalah RM10 ke, jumpa orang nak bagi RM20 ke, kita akan ambil lah dalam tabung tu, adalah lebih daripada itu. Boleh. Tak semestinya duit dalam tabung tu kita boleh dahulukan duit kita, kan kita ambil lah duit daripada tabung tu. Boleh. Nanti bila balik kita akan ambil lah duit dalam tabung tu sebab kita dah niat nak ambil duit daripada sedekah subuh tu. Tapi kita bagi tu bukanlah waktu subuh. Yelah, boleh. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, mungkin soalan terakhir, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya berkenaan dengan mandi sunat Ramadan, bila sebenarnya waktu dia? Mandi sunat Ramadan, entahlah, saya tak jumpa mandi sunat Ramadan ni. Saya tengok sekarang banyak yang bincang dalam ada kelas lain dah. Jadi dia Ustaz tu beritahu tu, yang saya pun macam dia tak cakap, dia beritahu okey sunat Ramadan ni kita kena mandi sunat Ramadan tu dah tahu pagi ke itu saya dah tahu tu. Cuma kami pun tak berani nak tanya, kami tengok je baru tahu ada benda lagi yang kami kena buat lagi. Tak tahulah pula saya, nanti saya carilah. Baik Ustaz. Maaflah baru belajar tu, yang bila dengar guru lain cakap, jadi tu yang saya nak dapatkan kepastian. Terima kasih Ustaz. Okey. Silalah kalau ada. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sebab Ustaz ada mention tentang satu sudut khas tadi, di mana kita boleh beribadah, tapi ada juga yang mengatakan kita kalau kita elok kita solat ni, kalau kita nak solat ke di beberapa tempat di dalam rumah kita tu, supaya rumah tu macam diberi ada barakah lah, tempat-tempat tertentu, bukan di satu tempat saja. Apa pandangan Ustaz tentang tu?
Maksudnya banyak tempat ke? Itu ke maksud dia? Maksudnya kita kadang-kadang kita semayang di atas, kadang-kadang dalam bilik yang ini, kadang-kadang bilik yang satu lagi. Maknanya tidak satu tempat khas macam ramai orang sekarang banyak ada surau kan kat rumah sendiri. Tapi ada pula mengatakan tak elok kalau kita semayang satu tempat aja. Eloklah kita pergi di merata tempat. Kalau rumah kita ni besar kan, di berapa bahagian. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di tingkat 1, kadang-kadang di tingkat 2, 1.5 ke macam mana kan. Apa pandangannya? Ataupun di hall sendiri pun sekalipun kita beribadah di situ. Okey. Ke istilah tak elok tu bagi saya tak kena. Ya. Bagi saya tak kena. Maksudnya tak elok maksud istilahnya tak elok. Tak elok mengkhususkan satu tempat je, betul, bagi saya tak kena. Kalau nak semayang banyak tempat tu tak ada halangan. Tak ada halangan. Kalau nak khususkan satu tempat yang kita dah letakkan sejadah kat situ, semua sudut kat situ, tu tak ada halangan. Macam kita dekat masjid lah kan. Satu tempat kat masjid kan, dekat surau, dekat kat rumah, bagi saya tak ada halangan. Kalau nak semayang banyak tempat, dia nak semayang dalam bilik dia, nak semayang dekat hall, nak semayang kat bilik dia, rumah dia ada 3 bilik, 4 bilik, semua bilik dia nak semayang, tu tak ada halangan. Cuma nak kata tak elok ataupun tak kena, itu bagi saya tak tepat istilah itu, kerana tak ada juga menghalang untuk mengkhususkan satu tempat dan juga tak menghalang membanyakkan tempat. Jadi saya maksudkan dengan bila buat satu tempat itu supaya memudahkan cara kita letak sejadah kat situ, kita letak Quran kat situ, ni orang sejadah pula, berpindah-pindah pula. Tapi tak ada masalah juga, boleh juga kat mana-mana. Kan, tujuan kita buat satu tempat tu memudahkan urusan kita. Tapi kalau nak tempat-tempat lain tu tak ada halangan. Ya. Itu faham, maksudnya kan kadang-kadang tu bila kita di satu tempat tu, tempat lain tu jadi sunyi. Sebab kalau sekarang ramai juga kawan-kawan saya rumahnya besar, orangnya 3-4 orang kan. Jadinya kalau dia buat satu sudut tu memang wish ada pun ramai ada sudut tertentu, tapi ada pula eloklah kita pergilah kadang-kadang semayanglah dekat situ supaya rumah tempat tu tidak sepi. Boleh, tak ada halangan. Puan, maksudnya boleh dibuat, tak ada halangan untuk disemayang di bilik atas. Ni bilik bawah je, bilik atas tak ada orang, tempat gym tendang nanti. Kan gitu. Itu maksudnya kot. Jadi buat semayang. Satu lagi Ustaz. Boleh, tak ada satu halangan. lagi Ustaz. Tentang duit subuh tu kan, sebab apa kan, kadang kami ni dulu masa suami saya masih ada, dia macam banyak kan simpan, kiranya sampai ada satu ketika tu sampai ada 1,000 lah. Tetapi tidak, jadi bila kita kimpun banyak tu, baru kita hantar kepada rumah anak yatim ke, sebab kita dah niat ini untuk orang susah kan, elok ke macam tu. Tapi waktu ni tu lama lah, tidaklah malah bukan sebulan, bukan 2 lah. Sebab kita berhajat nak memberi satu jumlah yang besar sikit, supaya ada kegunaan tu boleh lagi baguslah untuk tempat-tempat tertentu. Boleh ke macam tu? Lama, kiranya kita simpan wang tu lama. Bagi saya, kalau untuk for the sake of Ramadan, kita bagi pada bulan Ramadan. Okay. Maksudnya bulan Ramadan ni kita bagi. For subuh sake ni yang orang kata, sekarang kan orang kata kita buat sedekah subuh tu kan, takkan tiap-tiap hari saya nak pergi ke masjid pula nak letak kan. Ya, betul. Maksudnya kita mungkin letak tabung kat rumah kita kan, masuklah RM1 ke RM2 ke. Kemudian di 15 Ramadan kita bagilah berapa pun yang ada, kita bagi sebab kita nak ambil fadilat Ramadan itu. Kemudian pada lepas bulan Syawal kita mulalah tabung baru kan. Mulalah baru. Kemudian sampai 3-4 bulan, 6 bulan tengok amount ada berapa, kita bagilah. Tapi untuk Ramadan ni kita ambil fadilat kelebihan bulan Ramadan, walaupun tak banyak pun 200-300 ke apa ke, kita bagilah kepada mana tempat yang kita sesuai, sebab Rasulullah membanyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Sebab kalau kita bagi dan tabung tu, duit tu tak sampai lagi kepada penerima kan? Jadi kita serahkan pada penerima tu pada bulan Ramadan ini.
Jadi supaya kita mengambil fadilat, kelebihan beribadat pada bulan Ramadan. Terima kasih. Sama. Okay. Ustaz, macam mana pandang Ustaz pula? Kita ada surau ataupun masjid dekat rumah, tapi tak best imam baca tak berlagu, tak cukup rakaat, tak ada 20 rakaat, buat 8 aja, kita pergi jauh. Ada suara-suara sinis mengatakan kena afdalnya kita imarahkan masjid ataupun surau di tepi rumah kita dulu, jangan pergi jauh-jauh. Betul ke Ustaz? Apa nama ni, kita pergilah juga, jangan tak pergi langsung. Sebab kita mengimarahkan ni maksudnya kadang-kadang bukan sekadar semayang itu, kan, kadang-kadang kita tak bermasyarakat itu, kan. Kita pergilah, orang pun faham dia ni bukan tak pergi langsung, ada kita tak mau juga dia keresumbang dengan orang tempat dia, kan, orang tak kenal pun, dia tak nak pergi pun di surau di tempat dia pergi tempat lain jauh-jauh, dia pergi tempat surau kita tak pergi masalahnya. Jadi bagi saya lah pandangan peribadi, surau dekat ni kita pergi juga, kan, dan sebulan tu pergilah 5 kali masalahnya, kan. Kemudian yang lain tu kita pergi tempat-tempat lain, pergi surau mana, nampak sedap dekat masjid, pergi masjid, kan, dan orang kampung. Tak kan, pergi KLCC, berjenama dengan imam. Tumpang. Jadi tak kisahlah pergi mana-mana, tapi jangan tinggalkan jugalah mana di tempat kita ni, tengok juga keadaan kita, bergaul jugalah dengan komuniti setempat di taman kita, di kampung kita, gitulah. Baik, terima kasih. Ada lagi perempuan atau kita akhirkan di sini? Ada lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi orang tanya pasal dekat rumah tak berapa bacaan mungkin tak sesuai ke pendek kan. Saya nak tanya sempena bulan Ramadan untuk solat tarawih, kita ada banyak masjid lah yang dekat rumah kita dia hanya buat 8 rakaat. Jadi kita akan cari yang 20 rakaat, jadi jauh pada tempat kita. Boleh ke macam tu Ustaz? Untuk nak dapatkan rakaat yang lebih, sebab dekat rumah pendek sangat. Jadi sebab itulah Pak kata tadi, tak adalah halangan untuk pergi di tempat yang jauh. Cuma janganlah tinggal langsung di tempat kita. Jadi kita ni duduk dengan masyarakat, kan. Jadi kita kena jugalah bermasyarakat di kawasan kita, pergilah, kan. Jadi supaya kita dapat membina hubungan, penting juga membina hubungan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit ataupun banyak itu dia bukan 20 lebih baik daripada 8, tak semestinya, kan. Kadang-kadang 8 tu lebih baik daripada 20 disebabkan kualitinya, tapi kalau dah cepat sangat pun salah juga, kan. Tapi bergantung kepada kesesuaian hati kita lah, hati kita, supaya kita dapat melaksanakan ibadat tu dengan hati yang tenang, kita suka. Itulah yang penting daripada dalam ibadat ni. Tapi masa solat biasa kita dah pergi Ustaz, cuma tarawih je kita pergi cari yang apa lagi lah. Yang lain kira kan, boleh, tak ada malangan. Jadi maksudnya jangan tinggalkan langsung tempat kita. Kalau kita dah pergi biasa, orang pun faham, orang pun tak adalah nak menyindir, mengata-ngata kat belakang, okey je, okey, tak ada masalah, kan. Masalah. Okey Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Saya Ustaz. nak tanya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni. Apa ni berkenaan dengan tadarus ni, saya nak tanya macam mana kita nak berniat untuk sedekahkan pahala tu. Adakah boleh kita niatkan sedekah untuk Nabi Muhammad SAW? Boleh untuk kita sedekahkan kepada mereka yang telah meninggalkan dunia, yang telah meninggal dunia, kerana walau macam mana pun benda ni ada khilaf di dalam kalangan ulama. Ada ulama yang kata sampai, ada ulama yang kata tak sampai. Jadi yang kata tak sampai itu terpulang kepada mereka.
Dan ada yang kata sampai, sedekahlah kepada mereka, termasuklah kepada Nabi, kepada para sahabat dan juga guru-guru kita. Itu tak ada halangan dari sudut untuk nak sedekah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak buat pertanyaan berkaitan dengan apabila kita solat tarawih 8 rakaat. Lepas tu kita dah habis dengan witir dan sebagainya. Kemudian balik kita nak sambung balik pada 20 rakaat. Boleh ke Ustaz? Terima kasih. Okey, dah sembahyang 8, kemudian campur dengan witir. Kemudian balik rumah mikir nak buat 20 pula. Gitulah kot saya faham daripada soalan ni. Jadi bila kita dah witir tu tak payahlah kita dah nak sambung semula. Kan? Tarawih tu buatlah ibadat yang lain. Baca Quran misalnya. Kan? Buatlah ibadat yang lain selain daripada sembahyang tarawih, sebab kita pun dah tutup dengan witir tadi sudah. Tutup. Melainkan kalau malam kita dah bangun tahajud, malam tu cerita lain. So kita boleh untuk nak bangun malam selepas daripada tadi dah witir dan nak sambung pula, tu boleh. Tak ada masalah pada malam nanti. Itu buat. Okay. Ustaz ada juga Terima kasih Ustaz. Ustaz ada juga setengah tempat yang menyambung dengan solat tasbih. Lepas witir, dia balik buat tasbih pula. Adakah boleh macam tu Ustaz? Atau tunggu tidur dulu? Jadi sebaiknya janganlah buat witir. Okay. Baik. Janganlah buat witir. Dah dia tahu dia nak buat tasbih, janganlah buat witir. Okay. Ustaz, ada lagi? Saya nak tanya Ustaz, betul ke sembahyang tasbih ni ada juga khilaf yang mengatakan tak tidak begitu digalakkan, sebab ada satu ketika dulu macam ramai sangat buat di kalangan kami lah. Lepas tu tiba satu ustaz tu mengatakan dia tidak berapa digalakkan sembahyang tasbih ni. Jadi macam confused pula. Dia begini, sunat tasbih ni, dalil yang mensabitkan sunat tasbih ni tidak sangat kuat. Sangat tidak kuat. Dia tak kuat dalil yang mensabitkan sunat tasbih. Tapi kalau orang nak buat tu tak ada halangan buat. Kalau nak menjadi satu agenda yang besar apa semua, tidak, sebab dia punya dalilnya tidak begitu kuat untuk sunat tasbih ni. Jadi bagi orang yang mula-mula nak ibadat, nak apa, tak ada halangan buat. Tak maulah saya nak membid'ahkan orang, tak mau. Saya tak nak bawa pendekatan itu. Cumanya kalau orang nak buat tu silakan buat. Itu tak ada halangan tu nak buat. Tapi nak ceritakan, kalau sebab dah tanya soalan tu, maknanya dia tidaklah mempunyai dalil yang kuat untuk nak kata kepada sunat tasbih ni. Tapi kalau nak buat tak ada halangan, ada dalil yang lemah lah dalam mensabitkan sunat tasbih. Sebab ada yang mengatakan kan, kalau tak buat selalu setahun sekali, kalau tak setahun sekali pun semua hidup sekali. Itu satu dalil. Ada satu pula ustaz pula kata, buat apa kita buat benda tu, sebab waktu yang mengambil masa untuk tasbih ni panjang. Jadi eloklah kita beribadat pada hal yang lain. Dan satu lagi tentang sama ada elok buat sendiri ke atau buat berjemaah. Ada dianjurkan ke juga kalau lah dia mengambil satu pendekatan yang nak buat kan, adakah boleh, berjemaah atau dua-dua boleh? Okay. Dua-dua boleh. Kalau buat seorang-seorang kan tak jadi kan. Itulah semua buatlah secara ramai, boleh, tak ada halangan dari sudut itu. Betul lah, jadinya tak ada dalil yang kuat mengatakan dalil yang kuat. Okey, faham. Bukan tak ada dalil langsung, jangan faham, jangan tak ada dalil langsung, ada tapi dalil itu tidak kuat. So in other words, tak digalakkan sangat lah. Tak adalah, in other words, taklah disebut tak digalakkan. Tak Jadi digalakkan sangat.
dia tak ada istilah tak digalakkan. Digalakkan tapi tak sangat digalakkan. Nampak gitu. Jangan mula dengan tak galak. Okey, faham. Terima kasih. Jangan mula dengan tak galak, tu salah tu. Tu salah. Tidak digalakkan sangat tu kecil. Tak galakkan tu bukan tak galak tu pun salah. Okey. Dia macam sunat. Macam sunat dengan wajib. Wajib memang kena buat. Sunat buat tapi tidak, arahan tu tidak kuat berbanding dengan wajib. Yang sunat ni pula ada dia punya kategorinya. Ada yang sunat yang kuat, ada yang sunat yang kita kata kurang kuat, gitu. Jadi jangan mula dengan tidak digalakkan, tak, salah. Digalakkan. Sebab tu dalam sunat, sebab tu sunat tasbih digalakkan. Semuanya perintah digalakkan itu dia tidaklah kita kata kuat seperti mana sunat-sunat yang lain, tapi dibolehkan, tak ada masalah, buat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham. Terima kasih. Alhamdulillah. 8.57 sekarang perempuan, boleh kita berhenti di sini? Boleh ya? Boleh. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi banyak ruang dan peluang untuk kami soal jawab bertanya apa yang terkilan di hati, terkeliru semasa nak melakukan ibadah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita mendapat suasana yang sangat baik pada pagi ini, dan ini adalah kuliah akhir untuk pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pukul 5.30 petang untuk maksurat ya. Selepas ini perempuan kita minta berada bersama-sama dengan, kalau hari puasa lah besok pukul 6 petang kita akan adakan tajaan untuk tahlil dan juga doa dan juga yasin. Baik Ustaz, sementara itu sesudah itu kita tangguhkan dulu majlis kita untuk petang untuk pagi ini. Silakan Ustaz. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ash. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jemaah yang sudah Terima kasih Ustaz. Terima kasih. sama.